Assalamualaikum, selamat datang ke Atas Pagar episod ke-27 bersama dengan saya Adib Burhan dan juga Azri Abdullah. Hello semua. Hari ni kita di episod 27 Adib, kita keluar sikit daripada nuansa kebiasaan podcast kita. Biasa Betul. kita bincang pasal politik. Episod lalu pun kita dah berbincang tentang isu PRN Sabah. Sabah. PRUDU Sabah. Jadi hari ni kita nak bincang tentang satu isu yang agak hangat lah sebelum ni. Betul. Adib, Betul. Dia adalah satu isu undang-undang yang bagi saya memerlukan kupasan dan pandangan sebab ramai orang salah faham dengan isu ni sehingga menimbulkan satu perasaan resah dan tidak senang dalam hati masyarakat. Dan tak lain tak bukan saya bercakap tentang kelab otot-otot. Kalau pegang otot Adib. Oh, janganlah Azri, bahaya. Sorry, gurauan. Sekarang ni isu ni menjadi sensitif. Dan baru-baru ni keluar hangat terhadap serbuan di sebuah spa ataupun kita panggil pusat penjagaan kesihatan otot-otot. Betul, pusat penjagaan kesihatan di area Ibu kota Kuala Lumpur. di ibu kota. Jadi overview sikit mungkin refresher kepada mungkin yang dah terlupa ke isu ni. Dia melibatkan satu serbuan oleh polis Kuala Lumpur ke atas satu pusat kesihatan yang katanya pusat kesihatan tu ada khidmat gym, ada pusat sauna, tempat rekreasi dan keahliannya hanya untuk lelaki. Betul. Jadi satu hari ni selepas menjalankan intipan, polis telah menyerbu pusat kesihatan tersebut dan telah menahan 207 orang yang disyaki terlibat dengan aktiviti songsang ataupun aktiviti gay lah. Aktiviti ni kalau kita tengok yang telah dibuat tangkapan ataupun diserbu pada hari tersebut, dia bukan lokal semata-mata, ada juga warga asing, foreigner, dan juga ada yang bukan Islam. Dan kita kena explain dengan lebih mendalam lah. Jadi hari ni mungkin Azri kita boleh kenalkan tetamu kita. Okay, hari ni kita ada tetamu. Dah lama podcast kita tak bawa tetamu ni, Adib. Betul. And we have a special friend, kawan lama yang saya kenal, juga seorang peguam, dan saya perkenalkan kepada penonton, saudara Syahmi. Welcome to the show, Syahmi. Terima kasih Tuan Azri. Terima kasih luangkan masa. Jadi untuk pengetahuan pendengar, Tuan Syahmi ni sama macam kami, dia peguam. Cuma dia ada kelulusan ekstra sikit benda kita, dan dia merupakan juga seorang peguam syariah. Jadi Syahmi mungkin boleh perkenalkan sikit diri, background, praktis di mana, dan dah berapa lama, berapa tahun praktis dalam bidang syariah, dan ada tak pengalaman mengendalikan kes-kes berkaitan dengan LGBT ni? Silakan Syahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur Tuan Azri dan Tuan Adib menjemput saya dalam program ni Atas Pagar Podcast. Jadi saya dah praktis sebagai peguam hampir 10 tahun. Praktis di KL, di Emir Mahmud & Co. Graduan UIA, double degree Law Civil dan Law Syariah. Dan berkenaan dengan pengalaman kes yang berkaitan dengan hubungan sama jenis ni, saya pernah ada pengalaman lah buat kes tapi di peringkat rayuan untuk jadi memang ada pengalaman mengendalikan terus lah. Mengendalikan kes. Kita panggil ni. Betul. So, Saudara Syahmi, macam mana isu LGBT ni? Okay, kenapa kita panggil Saudara Syahmi lah, sikit overview. Sebab selepas isu ni meletup, ada pandangan yang mengatakan, malahan disebut sendiri oleh Ketua Polis Kuala Lumpur bahawa undang-undang sekarang ni tidak mencukupi untuk mendakwa. Sikit overview lah. Sebab bila kita cuba mendakwa semua ditangkap ni, reman ditolak. Adik boleh explain sikit tak? Tak boleh. Tak boleh. Saya tak pakar sangat kriminal. Reman ni adalah satu prosedur lah. Kalau polis nak tangkap kita, dia nak tahan kita lebih daripada 24 jam, dia kena dapatkan perintah reman daripada mahkamah. So kalau kita kena tahan dengan polis, automatik polis boleh tahan 24 jam. Betul. Kalau nak tahan lebih, dia kena minta reman daripada seorang magistrate. Dan mungkin ramai tak tahu ni, mungkin general knowledge semua orang. Magistrate ni hari-hari bertugas kat mahkamah. So kalau kata hari Sabtu, Ahad pun dah boleh minta reman. So kenapa polis minta reman? Tujuannya hanya satu, untuk meneruskan siasatan. Dan reman ni boleh maksimum 14 hari. So bila kes LGBT di pusat kesihatan dibawa ke reman di mahkamah, mahkamah menolak reman ke semua yang ditangkap tu. Dan apabila kita tanya kepada pihak polis, polis telah menjawab bahawa
permohonan reman tu gagal kerana tak ada mangsa dalam kes ini, dan dia menyatakan ini adalah kekurangan undang-undang jenayah sivil sekarang. So ramai pula bagi pandangan, sebab itulah kita perlukan undang syariah untuk menangani masalah LGBT ni. So pengalaman Syami lah dalam dunia undang-undang syariah ni macam mana isu LGBT ni didakwa ke, diproses ke, apa kelemahan ataupun kelebihan yang ada, macam mana Syami? Okay. Bagi pendapat saya lah, dalam nak kata senang dakwa di mahkamah syariah pun tak juga. Sebab kalau kita nak tengok dalam kes contohnya orang lelaki yang berlagak seperti perempuan, berpemakaian seperti perempuan, kalau ada dalam section enactment kesalahan jenayah syariah tu, dia perlu penuhi elemen lah juga, iaitu dia seorang lelaki berpemakaian seperti perempuan di khalayak ramai di tempat awam, dan untuk tujuan yang tidak bermoral. Jadi kalau dulu kita ada sajak kan, sajak pun tak boleh didakwa untuk bawah section tu. Sebab contohnya dia pergi buat podcast ataupun dia bercakap dalam live video, dia dalam tempat private. So tak penuhi. Dan juga dia bukannya nak buat perbuatan yang tak bermoral. So dia benda tu arguable. Dan juga kalau kes berkaitan dengan ajaran sesat contohnya, kalau kita tangkap seseorang hanya kerana dia pegang buku Syiah, tu masih belum cukup. Ataupun seseorang tu ditangkap dalam keadaan di dalam rumah homestay, dalam tengah menyambut hari lahir Sayyidatina Fatimah, pun masih belum cukup untuk mengatakan dia tu. Kenapa sambut hari lahir Sayyidatina Fatimah tu kesalahan syariah? Ada orang yang ditangkap, ada klien kami yang ditangkap. Tapi bila bawa ke mahkamah syariah, tak semudah tu nak dakwa, dan akhirnya dilepaskan. Begitu juga kalau orang yang untuk kesalahan gay ni, dia dalam mahkamah syariah dia ada kesalahan hubungan sejenis dan juga persetubuhan luar tabi'i. Apa kita panggil tu? Musahakah untuk lesbian. Kalau untuk gay ada terma syariah ada ke? Gay dia, saya tak ingat lah perkataan bahasa Arab dia tu. Tapi dia untuk hubungan sama jenis ni, dia bukanlah hudud. Kalau hudud perlukan 4 orang, 4 orang saksi Muslim lelaki yang adil. Tapi sebab dia takzir, 2 orang dah cukup. Perempuan pun boleh jadi saksi sebab dia takzir. Tapi perlu saksi yang adil lah. Syami, takzir tu apa? Untuk penonton yang mungkin baru nak explore jenayah syariah, takzir ni apa? So kalau hudud adalah hukuman yang dah ditetapkan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Quran. Kalau takzir tu hukuman yang pemerintah tetapkan. Contohnya kalau macam hukuman mengedar dadah dengan hukuman gantung, so tu pemerintah tetapkan, so tu bawah takzir lah. So kesalahan LGBT dalam undang-undang jenayah syariah adalah di bawah takzir. Okay, betul. Saya tanya sikit macam dalam Al-Quran kan very clear yang LGBT lah perkara yang diharamkan Allah Ta'ala, perkara dosa yang dimurkai dan dibenci. Tapi hukuman dia bukan bawah hudud tapi bawah takzir. Kenapa tu? Sebab tak ada sebut hukuman yang jelas dalam Al-Quran ke apa? Sebab dalam Al-Quran tak disebut tentang kesalahan hukuman untuk orang yang buat gay. Dia adalah perkara yang diharamkan tapi kesalahan dia tak disebut dengan tak jelas. Dengan jelas. So bila takzir dia menjadi pertimbangan ijtihad pemerintah lah untuk bagi hukuman apa. Tetapi kalau untuk lelaki yang adil tu maksudnya dia bukan pembohong, dia bukan penipu. Maksudnya kalau dia tu kalah saman fitnah, maksudnya dia tu memang dibuktikan fitnah, so adakah dia adil lagi? Untuk orang yang fasik tak boleh jadi saksi yang adil. Yang selalu melakukan perkara dosa kecil berterusan ataupun dia melakukan perkara dosa besar secara terang-terangan. So kalau orang yang ditangkap bersama-sama dengan orang-orang yang berada dalam sauna tu contohnya lah, kalau memang betul dia buat, so orang-orang ni tak boleh jadi saksi sebab dia sama-sama buat. Jadi sama-sama terlibat. So maksudnya kalau kes spa ni kita pindahkan ke tuduh di mahkamah syariah pun akan ada problem lah juga Kena pilih lah saksi yang betul. Okay.
So sebab dalam isu ni kan dia tak ada orang nampak perbuatan seksual songsang tu. Cuma dia jumpa peralatan-peralatan yang mencurigakan. Contoh dia jumpa kondom, jumpa gel KY yang menguatkan sangkaan tu lah. So tak mudah juga lah kalau kita nak dakwa dekat mahkamah syariah. Sebab dia ada dua kesalahan tu. Satu persetubuhan luar tabi'i, satu lagi berhubungan sesama jenis. So kalau yang persetubuh luar tabi'i tu, yang tu memang tak boleh lah, sebab tak ada, kalau tak ada bukti kan nampak kan. Tapi kalau dekat mahkamah syariah pun ada juga circumstantial evidence, iaitu qarinah. So kalau ada barang-barang seks yang boleh menunjukkan indication lah, ataupun kita boleh tengok dia punya handphone, dia ada bermesej lucah, so ada indication. Sebenarnya boleh lah didakwa. Cuma ini bagi pendapat saya. So sebab itulah perlu diperkasakan undang-undang syariah dekat Malaysia ni. Sebab masalah ni timbul bila ada krisis perlembagaan. Bila mahkamah syariah dan enactment kesalahan jenayah syariah ni dicabar. Bermula daripada kes-kes seperti Juzaili Khamis, Nik Elin, Iki Putra Iki dan Putra. sebagainya lah. Kes Juzaili Khamis sejak 2015. Yang tu dia berpemakaian seperti perempuan lah, kes dekat Mahkamah Rayuan, dan dia challenge enactment kesalahan jenayah syariah yang dia ada hak untuk berekspresi sebagai seorang transgender, berpemakaian seperti itu, dan dia menang. So ni adalah antara kes yang melibatkan orang Islam, tapi dia mencabar sanctity undang-undang syariah. Okay, kalau untuk ke depan ni Syami, untuk isu macam kes sauna ni lah kan, pada pandangan orang yang deal dengan dua-dua dunia ni, dunia undang-undang sivil dan undang-undang syariah, mana satu? Adakah kita kena pindah undang-undang sivil kita ke, ataupun kita boleh je tolak isu ni ke mahkamah syariah dan mahkamah syariah boleh deal dengan masalah ni? Ni granted melibatkan orang Melayu Islam lah. Tak, sebab sefaham kita, tangkapan dibuat oleh polis. Adakah dengan kerjasama penguatkuasa syariah pada waktu tersebut? Adakah terdapat penguatkuasa daripada Jawi pada ketika itu? Sebab kita kena faham, tangkapan pun kena sempurna oleh pihak Jawi. Polis semata-mata tidak boleh mengukuhkan orang kata dakwaan di mahkamah syariah. Betul tak Encik Syami? Ya, betul. Boleh bagi overview tak macam kalau kita lah di dunia jenayah sivil ni, polis buat tangkapan, siasat reman, buat pertuduhan dekat mahkamah dengan pendakwa raya. Kalau di dunia jenayah syariah, macam mana benda tu berlaku, proses dia? Kalau dekat mahkamah syariah, dia ada kelemahan lah, sebab dia tak ada reman. Ya. Dia tak ada reman, jadi dia kena cepat untuk ni. Tapi sebenarnya penguat kuasa tu pun dia boleh prolong siasatan. Betul. Tapi dengan melepaskan lah yang orang yang disyaki ni. So untuk tu agak bermasalah lah untuk kita dakwa dekat mahkamah syariah. So kadang-kadang kes-kes dekat mahkamah syariah mudah untuk dilepaskan. Sebab kekurangan, kelompongan dalam enactment dan penguatkuasaan yang agak longgar lah. Sebab kalau tengok daripada segi sivil punya part pun, jenayah sivil pun, Seksyen 377A Kanun Keseksaan tu pun ada kelonggaran dia. Yang mana dia punya tafsiran tu sebenarnya tak begitu lengkap lagi. Dia hanya mengatakan memasukkan zakar ke dalam tubuh ataupun ke dalam mulut seseorang yang lain. Jadi dia tak tafsirkan siapa yang, sebab dia tak ada salah, tak ada penyalah. Kalau macam rogol, kita tahu antara lelaki dengan wanita, dia straightforward section tersebut. Jadi kita tahu siapa yang buat. Tetapi dalam Seksyen 377A tu sendiri pun, kita pun tak pasti sama ada clarification, orang kata patut ke orang yang meletakkan itu ke, ataupun orang yang ingin diletakkan zakar di dalam tubuh ataupun mulut. Jadi saya nak tanya Encik Syami sendiri, setuju tak sebenarnya kedua-duanya seksyen jenayah sivil dan juga jenayah syariah ni, dia kena saling melengkapi juga akhir-akhirnya?
Dia kena saling melengkapi. Cuma untuk sekarang seseorang didakwa ke atas kesalahan liwat di mahkamah syariah agak problematik. Tak boleh nak proceed. Dan penguat kuasa agama pun ragu-ragu nak perzu ke tak. Sebab dah ada kes macam Iki Putra Mubarak ni. So kes Iki Putra ni dia challenge kesalahan liwat tu sendiri dekat mahkamah syariah. Dan mahkamah sivil, mahkamah persekutuan dah putuskan bahawa kesalahan tu tidak berperlembagaan. So maksudnya sebab itulah agak sukar lah kalau dekat civil pun sukar, kalau dekat syariah pun sukar. Sebab itulah perlu ada pemerkasaan dan perlu ada pindaan ke atas undang-undang syariah sekarang ni. Okey, hakikat yang kita kena terima lah, kita memang negara dengan dua undang-undang. Satu undang-undang sivil dan satu undang-undang syariah yang terpakai hanya untuk orang Islam dan Melayu lah. Tapi bila ada konflik di antara kedua-dua undang-undang ni, undang-undang sivil akan sentiasa mengatasi undang-undang syariah kerana undang-undang tertinggi negara kita adalah perlembagaan dan dia derive kuasa untuk menggubal undang-undang sivil daripada perlembagaan, dan kuasa untuk menggubal undang-undang syariah tu pun datang daripada perlembagaan pergi kepada Dewan Undangan Negeri. Betul. Tapi dia tak boleh melampaui perlembagaan lah. Cuma saya nak brain teaser sikit lah. Macam tadi kan Syami cakap kesalahan LGBT ni semua ni adalah takzir, iaitu ijtihad daripada pemerintah bagaimana nak mengenai hukuman. Adakah hukuman kesalahan-kesalahan LGBT di bawah undang sivil ni boleh dikira sebagai takzir? Ataupun it's entirely different thing? Tak boleh langsung. Sebab ada pandangan yang katakan tak perlu, sebab kita dah ada dalam undang sivil. Katakanlah it's a divine law, maksudnya memang sesuatu yang disebut secara jelas dalam Al-Quran. Memang betul. Hudud lah, kita tak boleh nak cakap apa, memang itu disebut dalam Al-Quran. Tapi dalam takzir ni adalah ijtihad pemerintah. Adakah hukuman-hukuman jenayah syariah yang kebetulan bertindan dengan sivil macam LGBT ni dan sebagainya, adakah itu boleh dikira sebagai takzir? Adakah itu boleh dikira sebagai takzir? Kalau berkenaan dengan dadah contohnya, kalau drug trafficking, itu kita percaya itu boleh dikira sebagai satu takzir lah, sebab dia adalah satu undang-undang hukuman yang untuk mencegah, dan hukuman tu agak kuat untuk mencegah orang ramai lah. So cuma kalau kita nak kata adakah dia memenuhi, kalau dekat mahkamah sivil pun agak ketat cara pembuktian, perlu ada circumstantial evidence dan semua. Cuma kalau hudud tu mungkin sukarlah kita nak kata kalau dekat mahkamah sivil, contoh kes hudud tak adalah dekat mahkamah sivil kan. Cuma hudud tu kalau dekat mahkamah sivil tak boleh lah nak kata di Islamik, sebab perlukan pembuktian 4 lelaki Muslim adil lah. Okey, saya nak tanya Syahmi soalan personal lah, sebab tadi awal-awal tu ada sebut pernah mengendalikan satu kes musahakah tu kan. Apa jadi dalam kes tu Syahmi? So apa yang jadi ialah saya jumpa klien tu pun di peringkat yang lewat lah, di peringkat rayuan. So di peringkat dia didakwa tu, pada ketika itu dia seolah-olah macam, ini cerita daripada klien saya lah, dia seolah-olah di-trap lah pada ketika dia ditangkap di hotel bajet tu bersama dengan pasangan perempuan, kawan perempuan dia lah. Dia seolah-olah ada barang-barang toy sex dekat situ. So dia pun dalam keadaan dia terperangkap, dia pun seorang-seorang, dia pun mengaku salah. So tugas saya tu adalah untuk menggantung hukuman perintah tu dan mohon untuk rayuan lah. Dia dituduh melakukan hubungan seksual sejenis atau berhubungan sejenis? Sejenis musahakah. Melakukan hubungan seksual ke ataupun berhubungan sejenis? Tadi kan berhubungan sejenis. Dia bukan dituduh melakukan luar tabi'i itu tak lah. Okey. So antara bukti dikemukakan di mahkamah syariah dengan kewujudan alat-alat mainan tu lah. Okey. So satu perkara yang kita pun tak pernah tahu. Apa hukuman dia? Hukuman dekat mahkamah syariah ni bawah Akta 355, Akta Kesalahan Jenayah Syariah ni adalah 365. 3 tahun penjara,
RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Okay. So kalau kita boleh wrap up kan untuk perbincangan isu masalah LGBT, pertindahan antara sivil syariah ni, dia bagi saya lah, pandangan saya, dia adalah perbezaan yang boleh diharmonikan. It can coexist. Cuma banyak orang menangguk di air yang keruh untuk memenangkan satu undang-undang syariah is better atau civil is better bila timbul isu-isu macam ni. Sedangkan bila kita bincang, kita pun mendapati dalam civil pun ada masalah, dalam syariah pun ada masalah. Sebab itu sebagai kita 3 orang pengamal undang-undang ni, untuk anda yang mendengar, memang undang-undang tak sempurna. We cannot cure everything melalui undang-undang. Macam Syami cakap tadi, ajaran sesat. Macam mana kita nak tahu apa dalam fikiran orang? Dan LGBT ni pun, pandangan saya lah Syami, dia macam dah jadi macam satu dia adalah benda orang tu sorok, orang pendam kan. Macam mana kita nak nampak? Unless dia memang menzahirkan dan sebagainya. So mungkin jawapannya di luar undang-undang. So macam saya baca dalam kes Sauna lah, dia orang dilepaskan selepas diberikan kaunseling. Dan dalam syariah ada ke selain daripada hukuman tu, apa remedy lain yang diberikan kepada mereka yang terlibat dengan masalah syariah ni? Ada dengan nasihat daripada hakim. So tu adalah salah satu lah. So maksudnya betul lah, bukan undang-undang sahaja boleh menyelesaikan masalah ni, sebab dia masalah sosial. So bagi saya, bukan sahaja kita perlu pindah akta, pindah perlembagaan, tapi juga kita perlu perkasakan institusi dan juga menyediakan untuk perkasakan institusi. Maksudnya kita kena perkasakan penguatkuasa agama lah. So sebab masalah banyak berlaku yang tak berperlembagaan. Bila tangkap, lepas tu lebih 24 jam, lepas tu kena attack dari segi technicalities. Dan juga perlu berikan lebih ruang yang besar lah bidang kuasa kepada Jawi contohnya, supaya bekerjasama juga dengan SSM, sebab dan berikan bidang kuasa yang lebih besar. Contohnya jadikan kesalahan menawarkan seks dari segi online tu satu kesalahan syariah. So dekat situ Jawi boleh bekerjasama dengan SSM, dan juga sediakan pusat-pusat untuk rehabilitate. Contohnya orang yang kena tangkap masalah gay sex ni, dia boleh dihantar dalam satu pusat 1 tahun. Contohnya di terapi oleh pakar psikologi dan sebagainya. Okey, perbincangan yang sangat menarik, dan kita berterima kasih dekat Syami sebab sudi meluangkan luang masa bersama di atas pagar. Betul. Pesanan kepada semua orang di luar sana, elaklah terlibat dengan budaya songsang ni. Mungkin Encik Syami pun boleh berkongsi apa sendiri pandangan selepas, yelah Encik Syami dah handle kes begini rupa, ada pula yang isu terbaru di Sauna ni apa semua. Jadi macam mana mungkin ada pihak yang memerlukan bantuan guaman ataupun servis guaman daripada peguam syari'i berhubung berkaitan isu perkara seperti ini, Encik Syami boleh terangkan kepada mereka. Untuk tu boleh hubungi kita direct lah. Cuma kita peguam syari'i ni, dia ada tempat-tempat yang dia boleh beramal. Kena tanya dia ada lesen KL ke Selangor ke. Betul. Dia kena hubungi peguam syari'i, dan juga mahkamah syariah ni dia bukan setiap hari bersidang untuk kes jenayah. Dia sekali seminggu. Saya ingat setiap hari dia Muslim mal. Mostly kes-kes mal kan. Dia aku baru tahu. Okay. So dari segi kadar, dan kena sediakanlah duit untuk jaminan tu, ikat jamin. Betul. Okay. Itulah pesanan khidmat masyarakat kita dalam episod sesi kali ini. Tapi kita harapkan ada penambahbaikan, mungkin dari segi pindaan, penguasaan undang-undang dan sebagainya. But saya tak rasa isu sauna ni something yang bukan tempat kita menangguk air keruh lah. Ramai orang kata ni bukti kerajaan tak serius lah. Serius lah ni. Cuma ini dia jadi bahan bicara sikit sebab dia adalah dia gagal untuk mendapatkan reman. Padahal so ni banyak je serbuan daripada PDRM kepada kegiatan-kegiatan LGBT ni yang berjaya je pun. Semua dan 20 orang ditangkap, 30 orang ditangkap dekat rumah semua
Tapi ni paling ramai dan tak lepas. So mungkin kena ada improvement ataupun intipan lebih baik. But apa pun, thank you Syami sebab spending the time dengan us. Dan King, kita jumpa lagi dalam episode akan datang. InsyaAllah. Terima kasih kepada Encik Syami. Stay tune. Saya Terima kasih semua di atas pagar.